Hujan lebat lebih 1 jam bermula 3 petang tadi mengakibatkan beberapa lokasi di ibu negara dilanda banjir kilat. Menerusi hantaran Facebook Lembaga Lebuhraya Malaysia memaklumkan beberapa laluan terjejas mengakibatkan ribuan kenderaan tenggelam dan terperangkap. Antaranya di Best Raya Expressway melibatkan laluan dari pusat bandar ke Salak Selatan, dari Kuchai ke Salak Jaya dan dari Kampung Malaysia ke Kuchai. Selain itu, banjir kilat di Lebuhraya Kesas mengakibatkan 4 lorong terhalang di Plaza Tol Awan Besar arah barat serta hanya 1 lorong boleh dilalui di kilometer 48.3 arah timur menuju ke persimpangan Sukom. Banjir kilat juga mengakibatkan penutupan sementara laluan di Terowong Smart melibatkan laluan masuk terowong dari Taman Desa dan Ceras menghala ke pusat bandar serta susur keluar terowong dari pusat bandar menghala ke Ceras. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA turut mengesahkan banjir kilat di ibu negara. Antara kawasan terlibat adalah Jalan Sultan Ismail dan Jalan Ampang, Jalan Lebo Ampang, Jalan Raja Laut, Jalan Kias Peng serta Jalan Raja Chulan. Juga dilaporkan lokasi yang mengalami banjir kilat Sentul, Jambatan Sulaiman, Lebuh Pasar, Jalan Parlimen dan Jalan Tun Razak. NADMA turut mengingatkan orang awam sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga, peka dengan keadaan sekeliling dan mengutamakan keselamatan diri ketika banjir. Baik, Kampung Baru antara kawasan yang sering dilanda banjir kilat. Untuk perkembangan di lokasi langsung bersama wartawan Suhail Muhammad Nur. Silakan Suhail. Suhail, teruskan. Baik Syaril dan Farhatul, saya kini berada di pusat pemindahan sementara Kelab Sultan Sulaiman Kampung Baru. Seperti sedia tahu semua umum bahawa hujan yang tidak berhenti semenjak 2-3 petang tadi telah mengakibatkan banjir di beberapa lokasi dan saya bersama juru kamera RTM seawal jam 5 petang telah berada di Kampung Jalan Raja Muda Kampung Baru bagi meninjau tinjauan keadaan di sana dan kelihatan banjir air meningkat setakat paras kaki dan saya kini berada di pusat pemindahan sementara Kampung Baru di Jalan Kelab Sultan Sulaiman bagi membawakan liputan terkini dan tanpa membuang waktu saya bersama Ketua Kampung Baru, Tuan. Terima kasih kerana bersama RTM. Tuan boleh kongsikan sedikit kepada penonton bagaimanakah kejadian banjir ini telah berlaku dan sejak jam berapa agak-agaknya air? Kejadian banjir tadi bermula start daripada pukul 3 sekitar dalam pukul 2 petang hujan dah mula turun. Jadi sekitar pukul 2.30 tu hujan dah lebat. Jadi pukul 3 tu air dah mula naik dari 1 meter ke lebih kurang dalam 4 meter lah di sekitar Kampung Baru ni. Kawasan yang terlibat melibatkan 4 buah kampung di sekitar Kampung Baru. Di Kampung Hujung Pasir, Kampung Periuk, Kampung Masjid dan Kampung Atas B. Jadi Tuan, seperti yang kami juga dapat meninjau di sekitar Jalan Raja Muda tadi, air kelihatan sehingga betis setakat 500 meter ke depan itu dan adakah kawasan itu keadaan sekarang, bagaimana keadaan sekarang di situ? Keadaan sekarang terkawal lah. Jadi air dah mula surut. Jam pukul 6.30 air dah mula surut lah di sekitar Jalan Raja Muda Musa. Di pusat pemindahan sementara juga saya diketahui dan saya diberitahu ada 2 PPS je di Kampung Baru. Di mana itu Tuan? Yang pertama di Kelab Sultan Sulaiman dan kedua di Dewan Hamzah Dewan di BKL lah. Okey, baik Tuan, terima kasih kerana bersama berita RTM. Tanpa membawa waktu, saya bersama YBM yang berhormat Datuk Seri Syahidan Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan. Baik, Datuk. Ya. Datuk Seri, terima kasih kerana bersama berita RTM. Datuk Seri boleh terangkan kepada penonton berapa ramaikah jumlah mangsa yang sekarang ini? Mangsa ni ialah di Kampung Periuk. Jadi kita pendaftaran belum habis ya. Jadi kalau ikutnya yang berdasarkan kita kira begitu saja lebih kurang 101 keluarga. Mungkin kurang Kemudian yang keduanya di Kampung Periuk yang daftaran kita 30 keluarga. Dan di dua tempat, Kampung Periuk dan Kampung Pasir ni air dah surut. Di Kampung Pasir air juga mulai surut, kita menggunakan pam. Jadi di sini juga air dah surut, tetapi semua masa banjir
akan duduk di sini sebab rumah mereka telah dimasuki air. So semua persediaan disediakan oleh semua agensi kerajaan yang hadir, di antaranya termasuklah bomba, polis, APM, JKM, Bandaraya sebagai penyelaras, dan juga semua agensi kerajaan hadir di sini, termasuk Yayasan Wilayah Persekutuan. Dan semua masa banjir kita akan bagi, di samping kita bagi makanan dan sebagainya, kita juga bagi bantuan awal sedikit wang poket kalau mereka nak beli barang-barang keperluan lain seperti pampers dan sebagainya. Okay, Datuk Seri, jadi itu adalah apakah harapan langkah-langkah penjagaan juga kepada mangsa-mangsa ini? Ada Datuk Seri ada pesanan buat mereka? Ya, kepada semua mangsa banjir, kita minta supaya kalau mungkinnya air sudah naik, sebab di sini kita boleh berpindah dengan cepat, dan sukarelawan kita yang berada di lapangan sekarang ini lebih 500 orang, termasuk agensi lain juga, ramai anggota PDRM, Bomba, APM, JKM, mereka sudah ramai di lapangan untuk membantu bangsa banjir. Tidak ada masalah. Ada juga kawasan yang melibatkan tanah runtuh dan sebagainya. Dia tidak melibatkan kemalangan Jawa, dan sedang kita sedang monitor, kita sedang perhatikan supaya semua apa yang telah berlaku ini kita usaha untuk memberi pertolongan dan juga bantuan. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama berita RTM. Terima kasih. Semoga banjir ini semua boleh dipermudahkan segalanya. Baik penonton berita RTM, sekian saja laporan saya di sini. Kita ke rakan tugas saya Amirul di Kampung Pasir. Baik, terima kasih Suhail untuk pengetahuan anda. Lebih 300 biji rumah di kawasan perumahan Kampung Pasir Baru ini dinaiki air sekitar jam 5 petang tadi. Dan apa yang dapat dilihat ketika ini, pihak bomba, polis dan beberapa pasukan penyelamat masih lagi melakukan kerja pemindahan. Bagi mendapatkan perkembangan lebih lanjut, bersama saya ketika ini Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pantai, Wan Muhammad Syaril Azizi, Wan Said. Ya Tuan, bagaimana keadaan semasa di sekitar kawasan ini dan bagaimana keadaan penduduk di sini Tuan? Okey. Alhamdulillah, pada mulanya pihak kami terima panggilan pada pukul 5.57 di mana air sedalam 5 kaki dan banyak rumah mula dinaiki air. Pihak kami mengambil inisiatif untuk memindahkan mangsa dengan bantuan agensi lain termasuk polis dan ATM. Mangsa dipindahkan ke sekolah jenis Tamil Saraswati. Jika dilihat sekarang keadaan terkawal di mana kita dapat lihat air semakin surut. Di samping itu juga penduduk di sini banyak bekerjasama dalam urusan pemindahan termasuk agensi-agensi lain. Ya Tuan, kita minta Tuan beri beberapa saranan untuk penduduk di sekitar sini Tuan. Okey, saranan saya agar penduduk terlibat banjir berpindah sekiranya diarahkan. Selamatkan diri terlebih dahulu, sentiasa peka dengan keadaan semasa dan jangan bermain dengan air banjir. Ya, baik. Terima kasih banyak Tuan. Okey. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan kepada anda semua, dan kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Jadi kita kembali ke studio. Silakan. Baik, terima kasih Amirul dan juga Suhail untuk lintas langsung yang terdahulu bagi perkembangan semasa situasi banjir di ibu kota seketika tadi. Dan berikutnya kita ke perkembangan di Johor pula, yang mana banjir kilat di beberapa kawasan di Johor Bahru dan Kulai surut kira-kira pukul 6 petang tadi. Keadaan terkawal ketika kejadian dan tiada penduduk dipindahkan. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor, Datuk Yahya Madis, air mulai naik pada pukul 5 petang tadi selepas hujan lebat sejak tengah hari. Kawasan terlibat Kampung Baru Muafakat, Gelang Patah Saleng serta Taman Perumahan Iris Kulai. Semua Balai Bomba dan Penyelamat Negeri kekal sentiasa membuat pemantauan serta bersiap siaga di kawasan yang sering berlaku banjir.
Malaysia menerusi Pelan Hala 7 Pembangunan Vaksin Negara PPVN sedang membangunkan kaedah pemberian vaksin melalui mulut dan semburan hidung. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Ahmad Amzad Hashim memberitahu kaedah pemberian vaksin yang berbeza selain melalui suntikan itu sedang diteliti kerana terdapat rakyat yang takut terhadap jarum picagari bagi mendapatkan vaksin. Beliau turut menjelaskan PPVN tidak tertumpu kepada penghasilan vaksin COVID-19 semata-mata tetapi turut melibatkan kapasiti secara umumnya bagi membolehkan Malaysia menghasilkan vaksin untuk penyakit manusia secara tempatan. Pada ketika ini, mesti giat mengambil tindakan mengikut perancangan yang seperti berikut. Pertama, mewujudkan pejabat pengurusan projek pembangunan vaksin Malaysia MVPO bagi menjayakan perancangan di dalam Pelan Hala 7 pembangunan vaksin dan menyelesaikan isu-isu yang berkaitan pembangunan vaksin. Pendidikan dan latihan teknikal vokasional TVET boleh mengangkat bidang pertanian untuk lebih kompetitif menghasilkan usahawan pertanian sekaligus membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Laporan Hana Adeline Nasatiun Ahmad. TVET merupakan platform membuka minda generasi muda memajukan pendidikan melalui kaedah pertanian pintar sekaligus melahirkan graduan teknikal pertanian. Norma baru ini akan menyaksikan keboleh pasaran graduan sebagai peneraju TVET Pertanian Negara dalam kalangan kumpulan sasar iaitu generasi muda luar bandar. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mahzir Khalid, pasaran graduan dalam bidang pertanian kian meningkat berikutan faktor ketidakseimbangan pengeluaran dan permintaan sektor pertanian dunia. Justru ini merupakan peluang terbaik buat negara melahirkan graduan teknikal pertanian bagi menampung keperluan bidang perladangan, pembangunan luar bandar dan keusahawanan. Keperluan yang paling penting sekali yang dikendaki oleh kolej ialah matching dengan industri, matching dengan pekerjaan di luar. Jadi kalau dia punya graduate tu dalam bidang, dalam program yang dia masuk tu dengan industri tu dia boleh match. Terdahulu, beliau menyempurnakan Majlis Convocation College Universiti Agroscience Malaysia UCAM kali ke-19 sidang pertama di Universiti Sains Islam Malaysia USIM Nilai. UCAM merupakan institut pengajian tinggi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang memfokuskan program pengajian dalam bidang pertanian dan perladangan. Seramai 845 graduan daripada 19 program menamatkan pengajian pada tahun 2020 dan 2021. Semestinya kalau ni gembira dan kata yang tak terkatalah setelah 4 tahun penat lelah yang telah saya lakukan dan juga support daripada mak dan ayah membuatkan saya tak henti-henti untuk sentiasa seterusnya dan juga circle yang penting circle saya lah yang mana membuatkan hari ini saya berdiri di sini. Hana Adeline Nasatiun Ahmad untuk berita RTM. Persidangan antarabangsa halal Selangor Selhek 2022 yang berakhir semalam berjaya mencatat transaksi mencecah 37.73 juta ringgit. Esko Industri Halal Selangor, Muhammad Zawawi Ahmad Mughni berkata, angka berkenaan di luar jangkaan memandangkan sasaran sebelum ini hanya 20 juta ringgit. Padanan perniagaan merupakan antara 3 komponen utama dalam Selhek 2022 yang bermula sejak Jumaat lalu. Padanan perniagaan atau business matching. Ada 40 lebih usahawan yang kita padankan dan mereka berbincang untuk urus niaga dan nanti kita akan tahu berapa transaksi yang berlaku, berapa juta. Dan mudah-mudahan akan memberikan impak yang besar untuk ekonomi halal di negeri Selangor.
Beliau memaklumkannya selepas merasmikan Selhek 2022 di Pusat Konvensyen Shah Alam. Program julung kali Kerajaan Negeri mendapat kerjasama Halal International Selangor dan Dewan Perdagangan Islam Malaysia Selangor. Langsungnya undi awal pilihan raya umum Dewan Negeri Johor. Anggota keselamatan dan agensi terlibat telah siap siaga untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Erwin Zahid melaporkan. Menjelang 8 Mac 2022, golongan terlibat seperti polis dan tentera akan menjalankan tanggungjawab mereka dengan mengundi awal bagi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor. Jadi sebagai persediaan, beberapa perkara perlu diambil tahu sebelum menjalankan undi. Penganalisis politik Dr. Mazlan Ali berkata, undi pos perlu dijalankan secara peribadi kerana keputusan untuk mengundi mana-mana parti bertanding bersifat rahsia, sama sebagaimana etikanya pada hari mengundi. Menjadi tanggungjawab golongan terlibat tidak mempamerkan undi pos mereka kepada pihak lain termasuk menerusi media sosial. Tindakan itu jelas melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Dengan menghebahkan, memviralkan undi pos kita itu menunjukkan seolah-olah kita tidak serius terhadap proses demokrasi. Malah saya fikir ia satu jenaka ataupun satu tata cara orang yang tidak memahami erti proses demokrasi sebenarnya yang sangat penting kepada negara. Sementara itu, Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, lebih 22,000 pegawai dan anggota polis, tentera dan agensi lain terlibat dalam undi awal. Manakala bagi undi pos, 382 pegawai dan anggota tersenarai. 576 orang yang terlibat, iaitu sebanyak 63 pusat mengundi dengan 83 saluran akan disediakan, dan proses undi awal ini akan dijalankan di premis-premis yang telah ditetapkan oleh SPR. Mengundi merupakan hak dan tanggungjawab setiap rakyat. Jadi undi calon yang anda rasa bertanggungjawab dan mampu memacu negeri ke hadapan. Erwin Zaid melaporkan untuk Berita RTM. 63 pusat mengundi awal melibatkan 83 saluran disediakan di premis PDRM dan ATM esok bermula 8 pagi. Persiapan akhir diatur di lokasi-lokasi terlibat termasuk membabitkan tugasan keselamatan dan pemantauan SOP cegah COVID-19. Di pusat mengundi Ibu Pejabat Polis Daerah Kulai, seramai 603 anggota bakal menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal di dua Dewan Negeri iaitu di Senai dan Bukit Batu. Tinjauan petang tadi mendapati segala persiapan telah sempurna dilakukan. Tidak terkecuali persediaan di daerah Pontian. 418 anggota IPD Pontian terlibat mengundi awal membabitkan 4 Dewan Negeri iaitu Pulai Sebatang, Pekan Nenas, Kukup dan Benut. Sementara itu, persiapan akhir bagi proses undi awal di Dewan Perumahan IPD Segamat berjalan lancar. 20 petugas ditugaskan bagi memastikan kelancaran proses undi awal esok. Seramai 647 pengundi terdiri daripada anggota polis termasuk pasangan serta pegawai Pulapol bakal menunaikan tanggungjawab menerusi 2 saluran di sini. Sementara itu di Kem Segamat pula 476 anggota ATM termasuk pasangan dijadual mengundi awal esok. 4 pegawai dan 18 anggota dipertanggungjawabkan untuk bertugas di pusat mengundi bagi melancarkan proses undi awal. Sektor perbankan Malaysia berkedudukan baik untuk merealisasikan aspirasi Malaysia, terutama ketika sedang melalui transformasi dan perubahan besar. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, Malaysia yang terletak secara strategik di tengah-tengah Asia Tenggara mempunyai antara taraf hidup tertinggi di rantau ini. Indeed, at the heart of all this is our recently launched financial sector blueprint for the period 2022 to 2026. This blueprint details strategies that will be critical for the financial sector to navigate upcoming challenges and opportunities.
and a key enabler for the economic goals outlined under the 12th Malaysia Plan. Ultimately, the blueprint will realize Malaysia's goal of a more prosperous, inclusive and sustainable Malaysia. Pelan tindakan ini bakal merealisasikan matlamat Malaysia ke arah negara yang lebih makmur, inklusif dan mampan. Moody's Analytic optimis dengan prospek pertumbuhan Malaysia sejajar pembukaan semula ekonomi domestik dan tiada langkah sekatan secara besar-besaran di sebalik peningkatan gelombang Omicron ketika ini. Menerusi nota tinjauan ekonomi Asia Pasifik, firma berkenaan menjelaskan situasi geopolitik semasa juga dilihat memihak dan memberi manfaat kepada negara. Ukraine katanya mengeksport sebahagian besar daripada minyak bunga matahari global. Justru pengimport mempertimbangkan alternatif lain termasuk minyak sawit untuk mengimbangi kekurangan bekalan. Sebagai pengeluar minyak sawit kedua terbesar dunia, Malaysia bakal mendapat manfaat daripada kenaikan harga terutama jika isu kekurangan pekerja ladang dapat ditangani. Tambahnya, Malaysia juga memperoleh manfaat daripada peningkatan permintaan global bagi ekspor produk elektrik dan elektronik dan berkemungkinan tidak menghadapi gangguan bekalan berikutan simpanan bahan mentah yang mencukupi. Baik, berita perdana kita akan teruskan dengan perkembangan sukan. Ya, bersama Azam Husin, silakan. Atlet negara cemerlang pada Kejohanan Pelayaran Asia. EGM Badan Induk Bola Sepak Perak perlu diadakan semula. Baik, terima kasih Syaril dan juga Farhatul. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Edisi sukan kita mulakan dengan kabar gembira sukan pelayaran. Dua atlet negara, Nur Syazrin Muhammad Latif dan Karun Nizam Muhammad Afendi melakar pencapaian cemerlang di Kejohanan Pelayaran Asia 2022 apabila masing-masing merangkul pingat emas dan perak. Pada kejohanan yang berlangsung di Abu Dhabi, Emirat Arab Bersatu itu, Nur Syazrin meraih pingat emas dalam kategori Laser Radial ILCA 6 selepas menewaskan Netra Kumanan dari India dan Nancy Highfield dari Hong Kong. Khairul Nizam juga turut membanggakan Malaysia apabila meraih pingat perak bagi kategori Laser Standard ILCA 7. Dia menamakan saingan di kedudukan kedua di belakang Vishnu Saravanan dari India. Kejohanan Pelayaran Asia 2022 bermula pada 27 Februari lalu dan berakhir semalam. Beregu lelaki negara, Aaron Chia Soh-Woo-Yik tidak dapat beraksi di Kejohanan Badminton Terbuka Jerman yang bermula esok. Ini selepas Persatuan Badminton Malaysia BAM mengesahkan Woo-Yik disahkan positif COVID-19. Keputusan itu sekaligus memaksa pemain itu dan gandingannya Aaron Chia menarik diri daripada kejohanan tersebut. Mereka yang berada di ranking ke-7 dunia menjadi pilihan kedua dalam kejohanan itu dan dijangka mara ke final. Dalam satu kenyataan, BAM memaklumkan Woo-Yik tidak mempunyai gejala dan berada dalam keadaan baik dan kini sedang menjalani tempoh kuarantin diri. Aaron Woo-Yik, pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Tokyo 2020, merupakan pasangan Malaysia kedua yang terlepas perlawanan terbuka Jerman selepas penarikan diri Goh Wei Shem Low Juanshan akibat kecederaan lutut. Baik, status Ratu Gimnas Negara Farah Ann Abdul Hadi dalam pasukan kebangsaan masih menjadi tanda tanya. Ini memandangkan atlet berkenaan belum memberikan sebarang perkembangan termasuk surat persaraan kepada Persekutuan Gimnastik Malaysia MGF. Setiausaha Kehormat MGF, Afrita Aryani Nasril berkata, atlet berusia 27 tahun itu masih tersenarai untuk sukan SEA di Hanoi, Vietnam pada 12 hingga 23 Mei depan.
Meskipun pemenang pingat emas Sukan C 2019 itu dilaporkan tidak menjalani latihan, Afrita Aryani menjelaskan keputusan berhubung penyertaan Farah N pada Tamasya Dwi tahunan itu bergantung kepada senarai akhir yang dikeluarkan oleh pasukan kejurulatihan. Senarai akhir berkenaan diputuskan esok sebelum diserah kepada Majlis Olimpik Malaysia MOM. Menurut Afrita Aryani, berdasarkan maklumat daripada jurulatih, atlet kelahiran Selangor itu setakat ini masih belum kembali menjalani program latihan Sukan C. Ini pula Sukan Silat. Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka belum memutuskan sasaran pingat bagi kem negara untuk Sukan C di Hanoi, Vietnam pada Mei depan. Menurut Presidennya, Datuk Megat Zulkarnain Omardin, satu mesyuarat akan diadakan bersama Majlis Olimpik Malaysia MOM dalam masa terdekat berhubung perkara berkenaan. Sukan C di Filipin, walaupun hanya 9 acara yang dipertandingkan, kita menang 2. Satu keputusan yang baik. Tetapi itu pun dengan pesilat-pesilat baru. Tapi tak mungkinlah di Vietnam kita nak buat 2 kan, ada 16 acara. Tapi masih awal, kita akan tengok selepas kita adakan perbincangan dengan Majlis Olimpik Malaysia. Menurut beliau, antara pesilat yang dilihat berpeluang cerah meraih pingat emas antaranya Muhammad Al-Jufri Jamari, Fauzi Khalid dan Muhammad Hazim Amzad. Datuk Megat Zulkarnain ditemui RTM pada penutupan Karnival Yayasan Bank Rakyat di Tanjung Karang, Selangor. Beralih ke isukan, pengurus Kelab Todak Razzie Rahman memberitahu pihaknya telah mengemukakan senarai kepada kelab tempatan lain untuk melepaskan pemain mereka bagi persiapan menjelang Sukan C Hanoi. Kelab isukan Todak yang mewakili negara menerusi permainan Mobile Legends Bang Bang MLBB mengharapkan kerjasama daripada kelab isukan terlibat dengan mengutamakan kepentingan nasional, memandangkan ini kali kedua MLBB ditawarkan pingat. Kelab isukan Todak, kita bukannya mewakili Todak, kita mewakili Malaysia, kita membawa nama Malaysia. Jadi pastinya saya sebagai pengurus ingin memberikan yang terbaik untuk Malaysia. Tetapi semua itu bergantung kepada bagaimanakah kelab pasukan tersebut memberikan kerjasama dengan Todak supaya kita dapat mewujudkan satu super team di Malaysia. Razzie memaklumkan setakat ini pihaknya sudah mengemukakan 2 nama untuk 2 kelab isukan, namun enggan mendedahkan nama pemain dan kelab berkenaan. Persatuan Bola Sepak Perak PAFA digantung selama 6 bulan. Tindakan itu dibuat bagi membolehkan Badan Induk Bola Sepak Negeri itu mengadakan semula mesyuarat agung luar biasa EGM untuk melantik ahli jawatankuasa yang baru. Putrajaya Sukan Ibrahim Muhammad Yusof berkata, penggantungan berkenaan yang turut dipersetujui oleh 2 kumpulan yang bertelagah di dalam PAFA adalah bagi memastikan persatuan itu melakukan langkah-langkah pemulihan mengikut perlembagaan mereka. Jelas Ibrahim, pihaknya turut mendapati pemecatan yang dibuat oleh PAFA terhadap 12 ahli gabungan sebelum ini juga tidak teratur mengikut perlembagaan PAFA. Pemilihan pun dia kena buat segeralah dari segi Kongres untuk memilih. Jadi bila tak buat, ada pihak yang mendesak supaya buat, supaya selesailah isu ikut perlembagaan. Itu je. Maksudnya dari segi ini yang sering berlaku lah, bukan saja PAFA ni, banyak lagi usaha-usaha lain yang mereka ni tak memahami dari segi perlembagaan masing-masing. Itu je. Kalau semua pihak, semua pegang jawatan memahami proses ataupun perlembagaan masing-masing, saya rasa tak timbul isu pertikaian dalaman ni. Tambah beliau, pihaknya memutuskan ahli jawatankuasa PAFA yang sah ketika ini ialah mereka yang dipilih pada sesi 2018-2021. Liga Futsal Premier Kebangsaan MPFL 2020 menutup tirainya semalam. Pasukan Selangor Mac mengesahkan kejuaraan kedua berturut-turut selepas menewaskan Shah Alam City 1-0 di Kompleks Sukan Negara Shah Alam Panasonic. Mengenalinya, Adi Syarulizam akui semangat pemain menjadi kunci utama kejayaan mereka. Syukur alhamdulillah lah. Yang pertamanya, ini bukan kata orang perlawanan yang kata orang yang mudah lah untuk pasukan Selangor Mac untuk tahun ni. Di mana kita bermula dengan kekalahan yang pertama dengan pasukan Negeri 9 dan di situ semangat player lah, usaha mereka dan kesuburan mereka yang membawa hingga kita berjaya mengekalkan kejuaraan untuk kali kedua.
Pada pertemuan tersebut, jaringan tunggal Matthias Vasconcelos Silva pada minit ke-16 sudah cukup bagi Selangor Mac untuk mengesahkan penguasaan mereka. Keputusan aksi sirkuit ke-8 itu meletakkan Selangor Mac terus unggul di kedudukan pertama dalam carta 15 pasukan dengan mengumpul 36 mata, selain masih mempunyai baki satu perlawanan berdepan Pahang Rangers pada 13 Mac depan. Tambah Eddie, selepas ini pasukannya akan mengalihkan fokus untuk mengharungi Piala Futsal Malaysia 2022 yang julung kali diadakan. Baik saudara, edisi Sukan 7 Mac melabuhkan tirainya. Saya Azamudin Hussein dan untuk segmen seterusnya kita kembali bersama Syahril dan juga Faratul. Silakan. Jerung terbang, sesuatu yang jarang berlaku di pantai. Ya, bagaimanapun situasi itu telah menimbulkan kekecohan dalam kalangan pengunjung yang dikongsikan dalam segmen hashtag. Ini dia, jerung terbang telah dicengkam seekor helang gergasi. Seorang pengguna Twitter, Rex Catman, telah membuat naik rakaman berkenaan yang mendapat 31 juta tontonan sehingga kini. Namun, terdapat dakwaan yang mengatakan ikan tersebut bukan seekor jerung tetapi seekor ikan mackerel Spanyol. Seorang pelukis tular selepas mengabadikan potret lukisan tokoh dan selebriti dunia atas sehelai daun gergasi. Pelukis Filipina Jonel Servino melakar lukisan beberapa artis terkenal seperti Taylor Swift dan juga influencer media sosial seperti Kaby Lim dan Bella Poarch. Video Jonel tular sehingga menarik jutaan tontonan di media sosial. Seorang pengguna TikTok Michael Adams telah merakam keanehan sebatang pokok ketika cuba menebang pokok berkenaan. Menariknya, pokok ini mengeluarkan air berwarna coklat yang tidak berhenti-henti ketika ditebang. Malah ketika cuba membersihkan bahagian yang dipenuhi air, ia semakin membuat-buat keluar. Adams menyipatkan fenomena ini pertama kali dilihat. Video ini itulah mendapat lebih 40 juta tontonan. Baik, berita perdana edisi 7 Mac berakhir di sini. Ikuti program inklusif selepas ini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Ya, dengan itu Assalamualaikum. Dan salam keluarga Malaysia.